Tahiyatan wa mubarakatan wa tahiyatan min indillah. Assalamualaikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayya bina ayatul jamaah, marilah sidang jamaah kita memulai membuka majlis kita dengan baca umul kitab ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila arwahi azwajihi wa zuriyatihi wa ashabihi والتابعين وأتباع التابعين وأولياء والصالحين ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولذوي حقوق علينا لسائر المسلمين من مشارق الأرض إلى مغاربها. شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات وبنوره تتم الهدايات وبعزته تتم الكمالات نحمده هو ونستعينه هو ونستهديه هو نعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. قال المصنف رحمهم الله ونفعنا به بعلومه في دارين. Kaifa nafuzu bi syafaatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita meraih kejayaan mendapat syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang berbahagia Al-Fadhil Tuan Imam, Tuan Bilal yang bertugas datang kuasa Masjid Nazir, hadirin dan hadirat, tuan-tuan, ibu dan ayah, muslimin dan muslimat, tetamu duyufur rahman yang sekaliannya didoakan kebaikan, al-khair, salamah, al-afiyah, kesihatan, al-yusru, kemudahan fid dunia wal akhirah. Alhamdulillah, malam ini saya hadir sebagai gantian kepada Al-Fadhil Ustaz Suhaimi Waqid, dan beliau menyampaikan salam dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan beliau melalui WhatsApp-nya menyebutkan beliau kurang sihat pada malam ini, dan saya sebenarnya on the way balik kampung daripada Dengkil ke Sungai Buloh. Dalam grup kami ustaz-ustaz ni urgent kata dia. Sampai tol masuk depan tol tuan, masuk Sungai tol apa nama daripada Elit tuan. Ni saya ingat ni pertama kali saya buat tuan. Tengok boleh lah tuan daripada tol Elit Subang, Subang tu datang ke sini 15 minit. Baiklah tuan-tuan sidang jemaah mati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah dalam masa ma bainal maghrib wal isya, bukanlah satu tempoh yang lama,
Anda nak minta kepada jamaah, boleh ingat dua perkara je. Dan kuliah kita, dia maghrib bukan sekadar menjadi halua telinga, tetapi menjadi suatu bahan ilmu, informasi, maklumat, bertukar menjadi manfaatnya kepada diri dan menyampaikannya dan diambil tindakan, disebarkan akan maklumat ini. Apakah maklumat itu? Dipetik dalam kitab Rihlatun ila Daril Akhirah karangan Syekh Mahmud Al-Masri. Dibacakan akan tulisan kitabnya tadi di awal tadi, bagaimana kami mencapai kejayaan meraih syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi malam ni tuan-tuan, kita nak cerita perihal masa depan kita, perihal future time kita. Yang mana perkara future time, perkara yang kita akan cerita pada malam ini, perkara yang wajib syar'i untuk kita imani. Kat mana Ustaz? Kona terbaring ki kena atas bawah. Kat mana? Al-imanu biyaumil qiyamah. Termasuk perkara beriman kepada hari kiamat ialah peristiwa pemberian penganugerahan pertolongan dalam bahasa Arab, syafaatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertolongan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, sebelum saya bacakan dalil Qur'aniyah, dalil ahadith, hadis-hadis tuan-tuan, kita pakai cerita sembang mudah, cerita hukum akal lah tuan-tuan. Tuan-tuan nak cerita ke anak-anak, cerita kepada rakan-rakan, anak isteri. Saya pun dah lama tak sampai ke Kota Damansara tuan, 10 tahun. Rezeki lah tuan-tuan datang ke sini. Tuan-tuan yang duduk di Karyah Masjid Kota Damansara ni, ada di kalangan tuan-tuan otai yang dulu masa Kota Damansara ni buka, tuan-tuan, yang orang lama. Tuan-tuan, ada yang 10 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang lepas PKP, ada yang daripada Kedah, Kelantan, ada yang baru tinggal beli rumah di sini. Tuan-tuan, zaman canggih wal manggih ni tuan-tuan, antara cara perhubungan kita WhatsApp lah, WhatsApp group. Tuan-tuan ni. Jadi kita sampai, ialah kita ni tuan-tuan, mungkin di kalangan tuan-tuan ada orang profesional, bidang accountant, doktor. Ialah kita tak pandai lah dalam bidang pipe rumah tuan-tuan, elektrik. Jadi kita masuk grup, Assalamualaikum, sahabat-sahabat saya orang baru pindah. Saya pun tahu section mana tuan-tuan ni. Tuan-tuan duduk, nak maklumkan, ialah minta tunjuk apa kurang tak sumpahnya, minta maaf. Nak tanyalah kod-kod, ada orang-orang di kawasan kita ni yang pandai buat wiring ke apa ni, pipe ke, saya memerlukan. Tuan-tuan, kita cari pertolongan, kita memerlukan bantuan. Ialah bukan percuma, adalah bayaran tak sumpahnya. Tak apalah tuan-tuan. Nak cerita tuan-tuan, hidup di dunia ini kita tak boleh hidup seorang-seorang, hidup berjamaah. Ya mungkin kita pandai, kita main dalam satu sudut, namun pada sudut dan pada perkara lain kita perlukan bantuan orang. Banyak pertolongan. Tuan-tuan, malam ini kita nak cerita syafaatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara ini berlaku di alam akhirat. Yang akan berlaku sebab kita ni tuan, kiamat tuan-tuan, kemudian berlalu beberapa masa tuan-tuan, kemudian manusia dibangkitkan tuan-tuan. Syafaat Nabi SAW ni perkara yang akan datang. Nak dapat syafaatnya Nabi SAW, usahanya bila? Ni sekarang hidup di dunia. Masa sihat, masa lapang, masa muda, masa apa lagi? Dia sebut, Irtanim khamsan qabla khamsin. Hadis Nabi SAW, robotlah olehmu 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang sebaliknya tuan. Hidupmu, ialah sebelum mati. Semua dalam masjid ni Kota Damansara ni orang hidup. Saya pernah tuan, pengalaman 20 tahun ceramah sekitar Lembah Kelang ni, ada satu surau dekat Sentul, kuliah subuh. Tuan, yang biasa kita ceramah depan orang hidup. Tuan,
Datang-datang, pertama kali datang kawasan di Sentul kan banyak flat kan. Awal pula itu sampai tuan-tuan awal. Masuk tuan. Lampu pun tak buka. Saya buka lampu. Ya Allah, ada jenazah. Rupanya flat tu flat lama tu memang kalau kawasan tu mungkin orang yang jaga jenazah ke apa penat dia pergi bilik air tuan. Ya Allah tuan, saya dengan jenazah. Aku nak ceramah dengan jenazah. Alamak orang datang. Jadi kuliah ringkas je lah. Hidup sebelum mati, sihat sebelum sakit, muda sebelum tua, sibuk sebelum lapang sebelum sibuk, kaya sebelum miskin. Jadi tuan-tuan nak usaha mendapat syafaatnya Nabi SAW ini sekarang. Jadi tuan-tuan, apa kata Syekh Mahmud Al-Masri dalam kitabnya? Waqad yas'alu sa'ilu wa yaqulu kaifa afuza bi syafaatin Nabi SAW. Tatkala bertanya lah orang yang bertanya, maka berkata, bagaimanakah aku akan berjaya meraih dan mencapai kemenangan mendapat pertolongan syafaatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Syekh ni kata apa? Aku lulak hadha huwa at-tariq faftah qalbaka li kalimin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Syekh ni kitab ni dia ada ialah kitab baru tuan-tuan ni, dia ada soal jawab. Syekh ni kata apa? Maka aku katakan kepadamu, ini adalah jalannya, ini adalah jawapannya. Maka bukakanlah hatimu mendengar kalamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Iaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Apakah hadis itu tuan-tuan? Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li kulli nabiyyin da'watun mustajabah wa ta'ajjala kullu nabiyyin da'watahu wa inni akhbabtu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamati fahiya na'ilatan insyaallah ta'ala man mata min ummati la yusyrik billahi syai'an. Rawahu Muslimun wa Ibnu Majah. Maka jawapannya yang pertama tadi disebut tuan-tuan. Saya minta tuan-tuan hafal, ingat. Orang dulu sebut masuk disket. Tuan, zaman disket dulu tuan-tuan ni masuk 2 poin. Yang pertama apa dia? Berdasarkan hadis Nabi SAW, cara nak dapat syafaat Nabi SAW, berdasarkan hadis Nabi SAW, Nabi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bagi setiap Nabi itu ada doa-doanya yang mustajab. Nabi ada 124,000 angkat tangan doa mustajab. Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Wa ta'ajjala kullu nabiyyin da'watahu, semua para nabi telah ditakjilkan, telah dicepatkan, telah minta dapat. Akan tetapi Nabi kita Muhammad SAW menyimpan satu doanya, dan doanya sesungguhnya aku yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad, menyimpannya akan satu doaku, syafaatan. Doa itu dalam bentuk apa? Pertolongan, syafaatan, pertolongan li ummati, untuk umatku pada hari kiamat. Fahyana ilatan insyaallah, ianya akan timbul dan akan terjadi dengan izin Allah. Man mata min ummati la yusyrik billahi syai'an. Ni tuan-tuan, yang pertama apa nak dapat? Syarat yang pertama nak dapatnya apa? Sesiapa yang mati di kalangan umatku, man mata min ummati, sesiapa yang mati di kalangan umatku, la yusyrik billahi syai'an, dalam hal keadaan ihwal tidak mensyirik akan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Ibnu Majah. Rawahu Muslimun wa Ibnu Majah. Tuan-tuan,
Jadi tuan-tuan sedang jemaah mati oleh Allah SWT, apa kata syargi, fa'a'azamal asbab lil fawzi bi syafa'atin Nabi SAW, maka seagung-agung, sebesar-besar sebab nak meraih kejayaan mendapat syafaat Nabi SAW, anta beta'ida anis syirki, iaitu kamu menjauhkan dirimu daripada syirik kepada Allah SWT, wa antu haqiqa at-tauhid lillahi jalla wa'ala, iaitu kamu menetapkan, kamu meneguhkan, kamu mengukuhkan tauhidmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan. Jadi tuan-tuan sedang jemaah Allah SWT, poin yang pertama ialah hidup bertauhid, hidup berakidah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar tuan-tuan, ni bulan 4 tahun 2024. Tuan-tuan kira tuan-tuan berapa bulan kita ujung ni, dah bulan 8, 9, 10, 11, 1, 11, 12, 2, 4 bulan. Tuan-tuan, kita tinggal lagi, bulan 3 silap. Lagi 5 bulan. Bulan Mac 2024 cukup 100 tahun. Bulan Mas 123 jatuhnya khilafah Osmaniyah. Sebut kalau hadis yang sahih tuan-tuan, akan zahirnya mujaddid. Wallahu alam banyak yang disebutkan tuan zaman kita ni lahirnya zahirnya Imamul Mahdi. Ini cerita-cerita yang berkaitan tentang juga bercerita tentang sebab-sebab alamati sa'ah yang akan berlaku di akhir zaman. Dan benda ni tuan banyak tuan-tuan ni disebut oleh ulama-ulama kita tuan-tuan ni. Saya masa zaman PKP tuan-tuan duduk mengaji dengan satu tok guru tuan-tuan, satu kitab besar tuan-tuan, kitab Syekh Ali Kutan, Alamatul Qiyamah. Kitab ni dikarang oleh tok guru kepada Tok Kanali. Tuan-tuan, Tok Kanali ni alim, ya Allah tuan-tuan Tok Kanali daripada Kota Baru pergi Kota Terengganu tuan-tuan, tanpa pakai kasut tuan-tuan, wallahualam zamannya tu jalan tuan, nak jumpa dengan Tok Kupaloh, jumpa cium tangan tuan, ulama dengan ulama balik. Syekh Likutan tuan cerita tentang perihal. Jadi tu nak cerita tuan-tuan sidang jemaah Allah SWT, bahawa zaman ini tuan-tuan, kita kena ingat tuan-tuan, sebenarnya krisis yang sedang berlaku banyaklah tuan-tuan apa-apa krisis hari ni orang duk sebut kat alam maya lah, kita duk sembang tuan-tuan, kona kiri atas bawah macam ni tuan-tuan, dia tak lari daripada sebenarnya krisis keimanan dan akidah. Betul tuan-tuan? Perkara yang besar yang perlu kita perhalusi hari ini dan kita dah bercek balik sebelum kita meninggal ialah persoalan iman. Persoalan akidah. Kita tuan-tuan di tanah Melayu ni, Syekh Abdullah Fahim atuk kepada bekas Perdana Menteri kita tuan-tuan, zaman kita nak merdeka dulu, dia ada keluarkan takhrij. Jim. Takhrij. Ulama-ulama Nusantara atuk-atuk kita tuan-tuan. Itu dia semenanjung Melayu di tanah Melayu Nusantara ni, akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah wal Maturidiyah. Kalau dalam tulisan Melayu ambil nota titik untuk besar-besar, full stop. Tuan-tuan, latih lidah kita. Aku ni Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah wal Maturidiyah. Ini maklumat tuan-tuan, bukan ustaz-ustaz je tahu, kita semua kena tahu. Tuan. Dan kita pegang ini aliran. Ni aliran kita, atuk-atuk kita, ulama-ulama Melayu yang mengaji tahun 1880 naik sampai 1850 naik 19 mengaji di tanah Mekah, di Timur Tengah tuan, balik buka pondok tuan-tuan, menggarang kitab-kitab banyak tuan-tuan, Syekh Abdul Al-Palembangi, Daud Al-Fatani tuan, banyak tuan kita ulama-ulama kita tuan,
Menyebutkan tuan antaranya yang kita kena tahu dalam bab ni tuan iaitu mempelajari fahfaz bi khamsina akidatan. Ini disebut dalam kitab Aqidatul Awam dan kitab Jauharut Tauhid. Maka hendaklah kamu menghafaz dan mengingat 50 cabangan iman. Ini saya sebutkan melalui dalam kita tuan-tuan, dalam kitab-kitab ulama. Apakah 50 itu? 20 sifat yang wajib bagi Allah, 20 sifat yang mustahil bagi Allah, 1 sifat yang harus. Berapa? 20, 1, 41. Tadi Ustaz sebut 50. Habis Ustaz baru 41. Baki 9. 9 ke mana? 4 sifat yang wajib bagi Rasul, 4 sifat yang mustahil bagi Rasul, 1 sifat yang harus bagi Rasul. 9. 4, 4, 1, 9. Jadi, asyhadu alla ilaha illallah, pecahan ulama-ulama kita tuan-tuan, pecahkan kepada 41 item. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah ada 9. 441 pecahannya, iaitu 4 sifat yang wajib bagi Rasul, 4 sifat yang mustahil, 1 sifat yang harus. Jadi 50 item ni kita kena mengaji. Kita kena mengaji. Ada pasal apa Ustaz? Ni pasal tadi. Sebab apa kita nak jaga diri kita daripada unsur-unsur syirik dan menguatkan iman kita, akidah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan tak pernah nampak. Nanti saya buat contoh tuan. Banyak contoh-contoh yang berlaku hari ini, dia sebenarnya menggugat kepada iman kita. Hari ini tuan-tuan, semua ada impun. Lagi mencabar tuan-tuan, tak apalah segi manfaatnya. Dulu tuan-tuan, saya masih ingat masa mula-mula saya ustaz-ustaz balik Timur Tengah mengajar awal-awal tahun 2000 dulu. Kalau mengajar ni, ke lepas maghrib tuan-tuan, sebagian jemaah balik. Sebagian lagi tunggu. Ataupun majoriti balik. Mana Haji balik ni? Lapar Ustaz nak makan. Kena makan. Kadang tengok berita. Tengok berita tuan. Kadang dekat isyak tu buatan balik. Dulu ingat balik dulu. Dah Ustaz tahu mana? Saya penceramah. Tahu tuan. Hari ni tak ada dah. Pasal apa? Dah semua berita ke handphone. Masalahnya tuan, bila berita datang kepada kita tuan-tuan, kita swipe kanan ke swipe kiri. Berita tu kita kena ada perisai. Kita kena ada benteng. Ilmu tapis. Ustaz bawa contoh. Tuan ni. Dulu saya masih ingat. Tuan. Ada orang kata Nabi SAW pernah berbohong. Saya ulang balik tuan, tuan-tuan pada ingat balik, kalau tuan ingat memang ada dulu, viral. Kita yang ada ilmu kata salah. Orang tu cakap salah. Itu kita ada ilmu, kita meeting. Kita tak mengiyakan dia. Kan? Kita tak mengiyakannya. Oh, Nabi pergi Hudaybiyah, janji patut masuk Mekah tahun tu. Tak berlaku tuan, masuk tahun depan. Oh, Nabi berbohong. Salah daripada tauhid sebab Nabi Siddiq, amanah, tabligh, fatanah, Siddiq tu. Yang kedua salah dari sirah. Tapi dicakap tuan-tuan viral kat satu Malaysia ni. Kalau viral tuan, viral tu dunia lah. Dia kata Nabi SAW bohong. Jadi tuan-tuan, kita ni jangan nak cerita orang, tak apalah segi salah tu. Jadi kita ada ilmu, kita bertengok. Dia salah. Tuan, dia salah. Yang betulnya yang betul ni. Tuan. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain. Itu tuan-tuan. Jadi ilmu tauhid ini ilmu yang besar, kerana inilah yang nak mendapatkan kita kepada syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Balik perbulan sikit tuan-tuan. Orang Melayu kita panggil sifat 20, ilmu sifat 20. Balik. Dah pernah belajar dulu Ustaz. Ustaz saya orang Johor. Saya orang Kelantan, Yayasan Islam Kelantan. Saya Johor, kan kesukatan Johor bagus tuan. Belajar lagi. Allah wujud kidam baqa khalafatuhu lil hawadisi. Sampai 20 tuan. Ngaji balik. Bagaimana dikatakan Allah tu wujud? Baru ni viral kan tuan-tuan tuan-tuan yang suka tengok handphone. Oh, Allah tu ada dekat langit. Allah panjang lah nak sembang bab ni tuan. Berat enang tuan. Allah ada dekat arash, ikut ayat Allah. Oh, berat. Panjang tuan nak cerita tuan. Beratlah, memang nak cerita tu beratlah. Akidah kita Allah wujud bila makan. Ini ulama kita dah hurai ulama tuan.
Allah wujud tanpa tempat. Dulu ada viral, ada satu orang Insta famous ke siapa tuan, kerja dia pergi lepas PKP, dia pergi ke taman-taman, orang bawa anak-anak. Ialah selepas PKP kan tuan, dia tanya. Soalan mudah je. Tanya budak-budak, lepak-lepak, suami isteri bawa anak. Nak tanya puan, ya tuan, nak tanya adik, Allah di mana? Tuan. Ni berapa orang ada kat masjid kita tuan ni. Kalau saya ada kata F4, kita ini motivasi juga. Saya bagi tuan-tuan cepat. Tuan-tuan ada pen. Soalannya, di mana Allah? Tuan-tuan jangan tinggal nombor handphone, jangan tinggal nama. Saya bagi soalan tuan-tuan, tuan-tuan patah balik ke saya. Berapa orang dalam masjid ni termasuk muslimat tuan-tuan, pasti jawapan tu bermacam-macam. Tuan-tuan, macam mana kita nak jawab soalan mungkar dan nakir di kubur? Oh, jangan. Betul kena mengaji tuan-tuan. Kena mengaji. Awaludin ma'rifatullah, seawal-awal agama mengenal Allah. Seawal-awal agama mengenal Allah. Jadi kita kenal Allah. Jadi kenal Allah ni, trend pada hari ni tuan-tuan, kenal Allah, baca Quran, tengok terjemahan, khalas. Dia dapat pahala baca Quran. Dapat pahala tengok terjemahan Quran, khalas. Dulu tuan-tuan, dulu disiplin ilmu kita tuan-tuan, terjemah ni baru. Dulu bila orang apa pun bangsa, bila belajar agama tuan, mereka akan belajar bahasa Arab tu sebagai bahasa dia. Dan mereka akan menghadap guru dan belajar ilmu tafsir. Bila sampai kepada ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat seperti yadullahi faqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Allah SWT itu berada di arash. Allah SWT bersemayam di arash. Maka ulama tauhid Ahlussunnah wal Jamaah dia akan tafsir mengikut ilmu tauhid Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi ayat-ayat itu ditakwilkan. Ni Allah bersemayam ke arash. Bila berlaku terjemahan, itu jadi fitnah. Sebab mereka tak nak belajar ilmu tafsir, mereka tak nak belajar ilmu tauhid, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sekadar hafal Quran. Ini sekarang banyak tuan, anak saya hafal Quran 2 orang. Masalah. Apa Quran? Dapat habis Quran rasa dah alim, dah pandai. Tapi tak nak mengaji ilmu tauhid. Tak nak mengaji kitab-kitab ilmu tauhid. Oh, berat. Timbul fitnah yang lah. Pengajian ilmu ni tuan-tuan kepada, maknanya ini perkara yang besar. Nak ceritakan tuan-tuan perkataan tauhid dan akidah. Ini tentang Allah wujud kidah bakal. Wujudnya Allah tu macam mana? Maka jawapannya apa? Allah wujud bila makan. Kita balik tuan, yang orang tanya tu macam-macam tanya. Tak tahu. Kan tanya. Allah di mana? Tak tahu. Allah ada di hati saya. Ada seorang tu jawab. Lah, dia pun galing kepala tu. Ada yang jawab, Allah ada di mana-mana. Allah. Di mana tuan-tuan ni? Allah ada di langit. Lagi tuan-tuan. Allah Akbar. Jadi tuan-tuan sedang jemaah mati Allah SWT. Ini keselamatan di alam akhirat. Jadi tuan yang kita bincangkan ni, nak selamat, nak dapat syafaat Nabi SAW, nanti kita mati dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah SWT dengan ilmu lah. Hari ni tuan-tuan, kita tak, ni belum sampai nak turun Dajjal, Imam Mahdi lagi tuan. Sekarang isu macam-macam ini pun tuan-tuan, yang bagi rezeki Allah, yang bagi takdir baik dan buruk Allah, yang bagi sihat Allah. Ini semua benda-benda dia akan datang bila mana kita duduk dalam pengajian ilmu tauhid. Kita tengok di masjid kita tuan, ada pengajian ilmu tauhid, tuan-tuan wajib datang. Tengok kan, di jawatankuasa masjid ni kerja dia nak menolong menyelesaikan ilmu fardhu ain qaryah. Ilmu ada 2 tuan-tuan. Innal ilma tanqasimu ila qismain. Ilmu ada 2. Pertama ilmu fardhu ain. Semua orang wajib belajar. Ustaz, saya doktor PKP, saya frontline, saya tukang gali kubur. Semua kita. Ustaz ke, engkau ulama ke, engkau mufti ke, banding jenazah ke, tukang gali kubur ke, grab ke, kita kena lepas ilmu. Ilmu fardhu ain, ulama dah berdasarkan hadis kedua dalam hadis 40, ilmu tauhid, ilmu akidah usuluddin. Yang kedua ilmu fiqh, cara nak beribadat, hubungan dengan Allah, hubungan manusia. Munakahat, PK muamalat kan, PK ibadat cara semayang. Yang ketiga ilmu tasawuf, ilmu berkaitan dengan hati dan sifat-sifat terpuji dan sifat-sifat yang buruk, dan cara nak kawal 7 anggota tubuh badan daripada mata yang melihat. Ilmu tasawuf.
Ini orang kata apa, payahlah ustaz anak-anak ni. Kadang bukan payah, kita mak bapak pun masalah handphone ni kan. Ilmu tasawuf. Oh, macam mana nak jaga mata kan? Mata yang melihat, mulut yang berkata, telinga yang mendengar, 1, 2, 3. Tangan dan kaki, tangan yang memegang, kaki yang melangkah, dan 5, perut dan kemaluan, 7, tuan. Macam mana kita nak kawal diri kita kalau kita tak belajar ilmu tasawuf? Ilmu tasawuf, tuan, buku yang terkenal, tuan, di alam Melayu ni, kitab Penawar bagi Hati. Penawar bagi Hati. 3 ilmu, tuan-tuan, semua kena mengaji. Ilmu tauhid, mengenal Allah, mengenal awalidhi ma'rifatullah, ilmu PK. Banyak hari ni belajar meniaga ustaz, meniaga online. Dapat duit, kena mengaji ilmu PK muamalat. Mengaji PK muamalat tu ilmu fardhu ain. Allahu akbar, tuan. Banyak benda yang perlu kita selesaikan sebelum meninggal. Selain daripada ilmu fardhu ain, ilmu fardu kifayah. Ada orang kata ilmu fardu tak penting. Bukan masalah kepentingan, ilmu fardu kifayah penting, tuan-tuan yang kerja, tuan-tuan yang pandai dalam bidang elektrik, tuan-tuan, itu kerja kifayah lah. Sebab tuan-tuan nak bantu kemudian dapat rezeki. Maknanya kategori 2 ilmu ni kedua-duanya sangat penting. Habis nak berapa dah? Yang kedua, tuan-tuan. Yang kedua. Jadi yang pertama, tuan-tuan, akidah tauhid. Wa amma sababu thaniyu alladhi yaj'aluka tafuza bi syafaatihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun sebab yang kedua yang menjadikan engkau berjaya mencapai kejayaan meraih syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, falaqad akhbara anhu al-habib sallallahu alaihi wasallam, telah pun dikhabarkan dengannya akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita azan dulu. Ke lagi 2 minit, seminit tak? Azan dah. Seminit lagi. Kita bacakan hadis sikit. Iza sami'tum, qala Nabi SAW, iza sami'tumul muazzin faqulu mithla ma yaqul thumma sallu alayya fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra thumma sallallahu alaihi wasilata fa inna manzilatu fil jannah la yanbaghi illa li 'abdin min ibadillah wa arju an akuna ana hu faman sa'ala li wasilah halat alaihi syafa'ah, rawahu Muslimun wa Ahmadu wan Nasa'i. InsyaAllah kita timnya selepas azan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu ya karim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله
أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد. صل على InsyaAllah lagi 2-3 minit tuan. Maka sebab yang kedua nak mendapat syafaatnya Nabi SAW berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim dan Imam An-Nasai. Nabi SAW bersabda, apabila kamu mendengar laungan azan, maka hendaklah kamu berkata sebagaimana yang dilaungkan. Maksudnya kita jawab azan yang sama dilaungkan. Kecuali pada tempat-tempat yang tuan-tuan maklum tuan-tuan summa sallu alayya. Bila habis azan, yang kita kena buat selawat dulu. Allahumma salli ala Muhammad. Baru kita berdoa dengan doa azan. Akan disebut dalam satu hadis yang lain. Okay, barang siapa yang bersalawat ke atas salawat, Allah akan bersalawat ke atasnya 10. Dan mintalah kamu selepas itu wasilah. Itu doa wasilah selepas azan. Maka sesungguhnya wasilah itu adalah kedudukan dalam syurga. Yang Allah SWT khusus kepada Nabi SAW, yang disebut akulah yang akan menduduki tempat itu, dan barang siapa yang berdoa memohon kepada aku wasilah, halat alaihi syafa'ah, maka halallah ke atasnya syafaat aku pada hari kiamat. Jadi siapa-siapa yang nak dapat syafaat Nabi, syaratnya ialah azan, kita menjawab azan, habis azan salawat atas Nabi SAW sekali, kemudian kita baca doa. Apakah doa itu? Berdasarkan hadis yang lain, riwayat daripada Jabir, man qala hina yasma'ul nida. Apakah doanya? Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadan wasilata wal fadilah wa ba'asul maqaman mahmudan alladhi wa'ata halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Baca doa tu, maka halallah baginya syafaat aku, pertolonganku pada hari kiamat. Jadi tuan-tuan, jelas ada dua cara nak dapat syafaat Nabi. Yang pertama, hidup berakidah, jaga tauhid akidah kita, jangan syirik kepada Allah. Yang kedua, tuan-tuan, usahakanlah tuan-tuan subuh datang awal, zuhur, maghrib, di mana pun kita berada kita datang awal, kita dengar azan kita jawab, maghrib, isyak, dan kita baca doa azan. Maka insya-Allah ni usaha kita tuan nak dapat pertolongan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ja'alna minal muslimin al-qawla fayattabi'una asanah rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tammim lana bi kulli khair bi fadlika bi judika bi karamika ya karim. Allahumma anzil rahmatan wa barakatan ala hadhihi al-qaryah wa ala hadhihi al-jama'ah wa inna ajma'in wa ba'an wa arfa'na al-ghala wal waba wal fitan wal mihan wa amrad wal wasih wal hasud ma zar min umatan. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.